Itu dia tadi perlawanan separuh akhir kedua di antara pasukan Selangor bertemu dengan pasukan Pahang. Kini kami akan membawa anda terus saja ke Stadium Merdeka untuk menyaksikan pertunjukan bunga api yang diadakan untuk memeriahkan lagi perlawanan pertandingan akhir Piala Malaysia ini. Terus saja ke Stadium Merdeka. Terima kasih Ras, dan perlawanan sebenarnya belum lagi bermula, tetapi apa yang baru saja berlangsung tadi adalah pertunjukan bunga api yang dilangsungkan di Stadium Merdeka di Kuala Lumpur ini sempena dengan pertandingan akhir final Piala Malaysia bagi tahun 1971 dan juga sempena dengan ulang tahun yang ke-25 pertandingan Piala Malaysia. Jadi walaupun hujan turun agak lebat di Stadium Merdeka di Kuala Lumpur ini, tetapi masih lagi pertunjukan bunga api dapat dijalankan. Dan sudah dilihat di gambar sekarang ini, itulah suasana yang begitu meriah. Mereka melupakan tentang hujan yang begitu lebat turun di Stadium Merdeka di Kuala Lumpur ini, kerana masing-masing pastinya ingin melihat kemeriahan dan juga keunggulan pertandingan akhir Piala Malaysia bagi tahun. Jadi Zainal, kita masih lagi menunggu pertandingan akhir Piala Malaysia 1961. Sementara itu pertunjukan bunga api masih lagi diteruskan sempena dengan ulang tahun yang ke-25 Piala Malaysia. Dan pertunjukan bunga api ini ditaja oleh penaja rancangan, yaitu Jan. Barisan kedua pemain akan turun bila-bila masa saja lagi. Namun begitu, hujan lebat masih lagi dapat dirasakan di Stadium Merdeka Kuala Lumpur. Untuk makluman saudara, Selangor Darul Ihsan pada malam ini menurunkan barisan pemain-pemain yang sama ketika mereka memenangi Piala FA dengan menewaskan pasukan Perak. Gareth Tomsik masih lagi kekal sebagai penjaga gol utama, dibantu oleh Jai Kant, Gunalan, Raymond Raghunathan, Ismail Ibrahim, Bimaniam Abdul Rahman, Gani Ali, Zainal Nordin, Robert Poldan dan juga Pavel Kurechi. Apa yang menarik dalam barisan pemain-pemain pasukan Selangor pada malam ini, hanya dua orang pemain mereka saja yang pernah merasa suasana ketika bermain dalam perlawanan akhir. Jai Kanten pada tahun 1986 masuk menggantikan Hang Meng kira-kira 20 minit yang terakhir. Ketika itu pasukan Selangor menewaskan pasukan Johor dengan 6-1. Ismail Ibrahim, ketua pasukan Selangor pada malam ini, adalah merupakan pemain yang telah membantu pasukan Johor memenangi Piala Malaysia pada tahun 1985 ketika Johor menewaskan wilayah persekutuan dengan 2-0. Tetapi tahun ini Ismail bermain menentang bekas rakan sepasukannya. Lain-lain pemain yang turut pernah merasai suasana perlawanan akhir ialah Pida Malingam dan juga Razali Alias, dua pemain utama pasukan Selangor pada tahun 80-an dahulu. Tetapi pada malam ini Dharma Lingam dan juga Razali Alias hanya akan memanaskan bangku pemain simpanan sahaja. Berbanding dengan pasukan Johor yang mempunyai 3 orang pemain yang pernah merasa suasana perlawanan akhir, iaitu Khalid Shahdan, pemain terbaik perlawanan akhir pada tahun 1985. Nasir Yusof juga pernah bermain dalam perlawanan akhir 85 dan juga 86. Begitu juga dengan dua pasukan mereka, yaitu Salihan Muhammad Soh. Alistair Edwards pada musim lalu mewakili pasukan Singapura, merupakan pemenang anugerah kasut emas pada musim lalu, menjaringkan 1 gol pasukan Singapura ketika tewas di tangan Kedah dengan 1-3. Pada malam ini merasa bermain buat kali yang keduanya dalam perlawanan akhir Piala Malaysia. Asam Miskam, Sani Osman, Roslan Hamid, Sazli Nasir, Aidil Muhammad Noor, Nasruddin Atta dan juga Alvin Boban juga adalah pemain-pemain yang diturunkan oleh pasukan Johor pada malam ini. Berdasarkan kepada barisan pemain-pemain yang diturunkan oleh kedua pasukan, nyata sekali keupayaan mereka adalah seimbang. Barisan pertahanan Selangor adalah sebuah pasukan ataupun benteng pertahanan yang paling kuat sekali dalam pertandingan pada tahun ini. Jai Kanten, Gunalan, Raymond Raghunathan dan juga Ismail Ibrahim sentiasa saja memberikan gandingan yang terbaik untuk membantu Gareth Tomsik. Walaupun Gareth Tomsik dikatakan akan ditamatkan kontraknya, tetapi penamatan kontrak seakan-akan sebagai satu amaran kepada Gareth Tomsik yang terus menunjukkan corak permainan yang sungguh berkesan selepas itu, turut membantu pasukan Selangor memenangi Piala FA. Sementara Hasan Miskam menjadi gol muda yang baru saja berusia 23 tahun. Inilah peluangnya untuk membuktikan kehebatan. Kerana Hasan setakat ini telah merupakan salah satu penyelia gol terbaik di negara kita. Barisan pertahanan Johor, Roslan Hamid, pemain yang tidak dipanggil untuk menjalani latihan tersebut
Sukan C di Manila nanti. Walaupun pada dasarnya Roslan Hamid telah merupakan sebagai tunggak kekuatan yang utama dalam barisan pertahanan pasukan Johor, dibantu oleh Nasruddin Atan, Sani Osman dan juga Sazi Nasir. Sudah tentulah slogan-slogan kecil Super ini akan jadikan berangsang kepada pemain-pemain kedua pasukan untuk terus menunjukkan permainan yang begitu baik sekali. Mungkin ada baiknya kalau kita ke studio buat seketika, karena mungkin Ras Adiba ingin mengatakan sesuatu sebelum kita menyaksikan perlawanan akhir di antara pasukan Johor dan Selangor. Kembali kepada Ras Adiba. Terima kasih Zainal. Nampaknya hujan makin lebat di Stadium Merdeka. Jadi apa kata kita lihat perlawanan separuh akhir kedua di antara pasukan Johor bertemu dengan pasukan Kuala Lumpur. Menumpukan pelakon secara langsung di Stadium Merdeka di Kuala Lumpur ini untuk menyaksikan pertandingan akhir Piala Malaysia 1991. Hujan ataupun tidak, pertandingan akhir ini akan diteruskan dan kelihatan pemain kedua pasukan sudah pun bersiap sedia sekarang ini untuk di sebelah final kepada adep terhormat, dan kelihatan sekarang ini lokal agak muram sedikit dengan keadaan cuaca di Stadium Merdeka ini, di mana hujan masih lagi turun dengan lebatnya. Dan pengadil pada malam ini ialah Major Haji Kamarudin, dibantu oleh Nazri Abdullah dan juga Wan Rashid, dan pengadil simpanan ialah Kate Indan. Satu tugas yang bukanlah mudah bagi Major Haji Kamarudin untuk mengadili pertandingan akhir, kerana beberapa faktor harus diberi perhatian oleh Major Haji Kamarudin, terutamanya dengan keadaan padang yang becek dan licin, dan sudah pastilah menyukarkan pergerakan pemain-pemain yang akan beraksi dalam pertandingan akhir pada malam ini. Dan mungkin keadaan padang ini juga saya kira akan menjejaskan sedikit kerancakan permainan kedua pasukan, kerana air yang bertakung di sana sini di Stadium Merdeka di Kuala Lumpur ini pastinya akan menyekat dan menyukarkan pergerakan bola di atas padang. Dan apapun kita harap, kita akan dapat melihat permainan yang bersih, permainan yang menarik daripada kedua-dua pasukan ini. Dan itu jugalah saya kira yang diharapkan, bukan saja oleh penyokong-penyokong yang berada di Stadium Merdeka di Kuala Lumpur ini, tetapi juga kepada saudara penonton yang sedang mengikuti siaran langsung yang kami bawa kepada anda dari Stadium Merdeka ini. Pasukan Johor yang akan menghadapi tugas yang berat untuk membawa pulang semula Piala Malaysia. Begitu juga dengan pasukan Selangor yang kali terakhir memenangi pada tahun 1986, walaupun mereka adalah merupakan pemenang terbanyak dalam pertandingan Piala Malaysia ini, memenangi Piala Malaysia sebanyak 25 kali. Sudah tentulah sejarah tersebut akan dipegang kuat oleh pasukan Selangor, membawa pulang Piala Malaysia ini serta mencatat keputusan double. Begitu juga dengan pasukan Johor, sekiranya berjaya memenangi perlawanan pada malam ini, mereka juga menjadi pasukan pertama memenangi double dalam satu musim, kerana mereka adalah merupakan juara Liga Division 1 1991 ini. Mari kita ulangi semula barisan pemain-pemain kedua pasukan. Johor menurunkan Hasan Miskam, Sani Osman, Roslan Hamid, Aidil Muhammad Noor, Khalid Syahadan, dan sementara itu ini sebenarnya ialah pemain-pemain Selangor: Karus Ramsik, Raymond Reganathan, K. Gunalan, Malik Rahman, Pavel Karacik, Zana Nordin, Ismail Ibrahim, Robert Dan, Jai Kantan, Kani Ali dan juga Pimai. Dan seperti yang saya katakan, pemain-pemain Johor seperti biasa menurunkan Hasan Miskam sebagai penjaga gol, Sani Osman, Roslan Hamid, Aidil Muhammad Noor, Khalid Syahadan, Nasir Yusuf, Salehan Muhammad Kun, Erwin Mohan, Sazli Nasir, Alistair Edwards, Nasruddin Atan. Permainan akan dimulakan bila-bila masa saja sekarang ini. Pertandingan akhir Piala Malaysia 1991 secara langsung dari Stadium Merdeka di Kuala Lumpur. Tim striker bagi pasukan Selangor kita lihat di gambar Pavel Karacik dan juga Robert Dan. Robert Dan sudah tentulah pada malam ini. Sementara inilah pula pengadil yang akan bertugas, iaitu Major Haji Kamarudin. Dia telah mengadili perlawanan separuh akhir yang pertama di antara Johor dan juga pasukan Kuala Lumpur di Johor Bahru, dan dia juga telah memberikan kad merah kepada Abbas Saad. Sudah tentulah selaku pengadil yang berpengalaman, Major Haji Kamarudin telah menjalankan tugasnya dengan sebaik mungkin. Sudah tentulah pada malam ini juga ingin membuktikan bahawa beliau adalah merupakan salah satu pengadil yang mempunyai kebolehan serta telah pun menjalankan tugasnya dalam beberapa pertandingan peringkat antarabangsa.
hanya menunggu detik dan ketikanya bermula perlawanan akhir ini. Sementara itu seperti dapat selalu dengar, setiap kali sudah pasti setiap kali sentuhan bola dilakukan oleh mana-mana pasukan, Stadium Merdeka ini akan juga kompeta dengan sorakan penyokong-penyokong kedua pasukan, terutamanya penyokong-penyokong Selangor yang pastinya lebih ramai berada di Stadium Merdeka ini jika dibandingkan dengan penyokong-penyokong Johor. Raja Haji Kamarudin bersiap sedia untuk memulakan permainan. Setiap nama pemain yang diumumkan, terutamanya pemain-pemain Selangor, pastilah penyokong-penyokong mereka terus memberikan sokongan. Dia Malik Rahman diperkenalkan kepada para penonton. Permainan sudah pun dimulakan. Separuh masa yang pertama final Piala Malaysia 1991, Johor bertemu dengan pasukan Selangor. Jack Canton bersama-sama dengan Malik Rahman coba mencari Robert Dunn, tetapi seperti yang saya katakan, keadaan padang yang becek amat sukar bagi pemain-pemain untuk membuat hantaran-hantaran leret terutama, kerana sering saja terkandas dalam takungan air di atas padang. Malik mudah saja dikawal oleh Sani Osman bersama-sama dengan Nasaruddin Atam yang agak susah untuk dikenali kerana kedua-duanya membotakkan kepala apabila pasukan Johor melayakkan diri ke pertandingan akhir. Nasir masih dapat mengawal dalam takungan air yang begitu banyak. Pavel terkandas, Nasir Yusof mengeluarkan bola dari kawasan bahaya. Clarence yang tidak kemas tadi daripada Ismail Ibrahim, tetapi nasib baik berada di sana Kay Gunalan menyelamatkan keadaan. Serbuan pantas cuba dilakukan oleh Sazali Nasir sebentar tadi. Sukar untuk kita menyaksikan sebagai lawanan yang benar-benar menarik, walaupun terlalu banyak yang dikatakan mengenai kedua pasukan, rancangan, taktik, berbagai-bagai lagi yang sudah pun disediakan oleh Ken Warden dan juga Michael Urukalo. Mereka Nathan juga terlepas, sepakannya yang bertumbuh membahayakan Irvin Boban. Percubaan yang agak baik dan satu kedudukan yang agak bahaya tadi hampir-hampir memberikan peluang kepada Irvin Boban untuk mencemaskan pintu gol pasukan Selangor. Begitulah keadaan padang yang becek dan licin ini, sesuatu di luar kemungkinan boleh terjadi. Urukalo menumpukan sepenuh perhatian kepada perlawanan yang sedang berlangsung sekarang ini dalam separuh masa yang pertama ini. Baru saja berlangsung lebih kurang 3 menit. Imaniam dihalang tadi oleh Roslan Hamid dan pengadil Meja Haji Kamarudin memberikan sepakan percuma sekarang ini kepada pasukan Selangor yang akan dilakukan oleh Jaya Kantan. Pastinya akan melakukan hantaran tinggi ke depan pintu gol, mengharapkan Robert Dunn dan juga Pavel, tetapi kedua-duanya terlepas. Ismail Ibrahim chip ke depan pintu gol, peluang, tetapi sayang sekali Zainal Nordin sudah pun berada dalam posisi offside. Sudah pun dapat dilihat dengan jelas oleh Wan Rashid di mana Zainal Nordin tadi berada dalam posisi offside. Jadi kedua-dua pasukan sudah pun melancarkan satu serangan yang agak baik, terutamanya pasukan Johor yang mempunyai peluang. Pavel Karadzic, keadaan bola yang terkandas sekali lagi. Sementara itu beliau juga terlebih dahulu telah pun berada dalam posisi offside. Jack Canton cuba mencari Malik Rahman. Clearance dilakukan oleh Nasaruddin Atam mencari Alistair Edwards. Terpaksa mencungkit bola itu daripada takungan air. Malik sukar pemain-pemain ini untuk menggerakkan bola di atas padang yang begini becek. Jack Canton, Pavel Karadzic diasak oleh Sani Osman. Sepakan percuma diberikan kepada pasukan Selangor. Sekali lagi akan dilakukan oleh Jack Canton. Pavel Karadzic dan juga Robert Dunn bersama-sama dengan Maniam dan juga Zainal Nordin sudah pun berada di depan pintu gol, mengharapkan sesuatu. Terlepas Pimaniam,
Robert Dunn. Hantaran yang terlalu kuat dan terlepas begitu saja. Malik Rahman yang menunggu kesempatan itu. Robert Dunn kebiasaannya sekali ya, diberikan tugas sebagai marker baik pada Alvin Boban ataupun Alistair Edwards setiap kali pasukan Johor dan juga pasukan Selangor bertemu, baik dalam pertandingan Semi Pro ataupun dalam pertandingan Piala Malaysia. Tapi kerana Abbasat tidak ada pada malam ini, Ken Warden meletakkan beliau sebagai striker kembar bersama-sama dengan Pavel Korojic. Malik Rahman, satu teropas meluru Gani Ali, tetapi terlalu jauh. Sekali lagi clearance pantas dilakukan oleh Sana. Dan kali ini mendapat sepakan penjuru, dan ini merupakan sepakan penjuru yang pertama bagi pasukan Selangor dalam separuh masa yang pertama. Zana Nordin. Malik terlepas. Robert Dunn sekarang gagal untuk melepaskan diri daripada kawalan Khalid Syahra. Gunalan juga menghadapi kesulitan. Akhirnya dipersalahkan oleh pengadil kerana menolak tadi Alvin Boban. Balik semula sekarang ini kepada Alvin Boban. Bersama-sama dengan Pavel Korojic. Lontarannya akan dilakukan oleh Sazali Nasir. Boban. Alistair, kedudukan yang bahaya. Dibantu sekarang oleh Nasir, tetapi terlepas Malik. Dan sliding tackle yang baik dilakukan oleh Aidil Muhammad Noor. Jayakanta. Hantaran yang baik, cuba mencari Zana Nordin. Terlepas Zana, Pavel Korojic juga terlepas. Maniam juga tidak dapat mencuri kesempatan itu, walaupun teragak-agak tadi Nasaruddin Atan. Walaupun Selangor dan cantik tangkapan kemas yang dilakukan oleh Hasan Miskan. Begitulah kedudukan yang agak mencemaskan, dan kita lihat bagaimana tadi Hasan Miskan menyatakan sesuatu kepada Sani Osman. Selangor telah beberapa kali sekali hantar bola tinggi ke dalam kawasan penalti, buat lob untuk mengharapkan pemain-pemain barisan hadapan Selangor, Korojic dan tepi Maniam untuk menyerbu bola berada dalam Korojic. Dan Nasir yang terkandas. Alistair mencuba bersama-sama dengan Salehan. Nasir, Alistair. Amat sukar bagi Alistair untuk mengawal bola dalam keadaan parang seperti ini. Nasir, satu lob yang baik, tetapi berada di sana Gunalan untuk menyelamatkan parang. Di Maniam sekarang. Lihat kedudukan yang agak mencemaskan tadi di depan pintu gol pasukan Johor, di mana hampir-hampir lagi Pavel Korojic dan juga Zana Nordin mendapat peluang, tetapi terlepas begitu sahaja. Sepakan percuma sekarang ini bagi pasukan Johor yang akan dilakukan oleh Nasir Yosef. Apakah akan melakukan percubaan terus? Sama-sama kita lihat. Satu kedudukan yang bahaya, walaupun agak terlepas tadi Karel Stromsik, dan follow up yang dilakukan oleh Sani Osman pula dia daripada sasar. Sekali seperti mana yang dikatakan oleh rakan setugas saya itu Zainal, kita gagal untuk melihat gerak-gerak yang menarik sebenarnya. Jadi mungkin kedua pasukan mengharapkan nasib menyebelahi mereka, terutamanya dalam keadaan cuaca dan juga padang yang begini pecah. Hantaran yang tidak kemas yang dilakukan oleh Zana Nordin. Alvin Boban. Alistair sudah pun berada dalam posisi offside. Keputusan yang tepat dilakukan oleh penjaga garisan, yaitu Nazri Abdullah.
kedua pasukan Selangor. Melekat dengan Alistair Edwards. Mana saja Alistair pergi, di situ juga ada beberapa. Jauh daripada Stromsik. Sementara itu Nasaruddin Adnan telah sentiasa saja melekat mengawal Pavel Korocha. Alif Syahdan lepas. Dani Ali. Lalu hantaran coba mencari Pimaniam. Pimaniam dapat melepaskan diri. Masih lagi Pimaniam. Akhirnya terpaksa bekerja keras Roslan Hamid untuk memberikan satu lagi sepakan penjuru sekarang ini kepada pasukan Selangor. Ini merupakan sepakan penjuru yang kedua kepada pasukan Selangor dalam separuh masa yang pertama ini, yang sudah pun berlangsung lebih kurang 10 menit. Nordin sudah pun terkeluar terlebih dahulu daripada garisan untuk memberikan sepakan gol kepada pasukan Johor. Hasan Miskam setakat ini menunjukkan permainannya agak menarik, walaupun asakan-asakan bahaya dilakukan, tetapi tangkapan kemas Hasan Miskam kira-kira dalam menit yang kelima tadi mententeramkan keadaan pintu gol pasukan Johor. Dan sekali lagi coba menggerakkan serangan bersama-sama dengan Malik. Alistair sekarang ini kembali semula kepada Alistair. Ervin Boban mempunyai peluang terbuka. Gol! Dan juga menolak masuk, menewaskan Karus Thompson. Jadi begitulah keadaan padang yang becak dengan takungan air, menyukarkan pemain-pemain untuk membuat hantaran dan juga anticipation yang tepat. Tetapi kesempatan itu digunakan dengan sebaik-baiknya oleh Ervin Boban yang telah menerima hantaran yang begitu tepat daripada Alistair Edwards. Ismail Ibrahim pastinya kesal dengan kesilapannya sebentar tadi membiarkan Ervin Boban melepaskan diri. Alistair sekali lagi menggerakkan serangan, tapi kali ini dapat dikawal oleh Gani Ali. Nasir Yusof sekali lagi kepada Ervin Boban. Salehan juga terlepas. Nasib baik Jai Kanten dapat membuat tampanan untuk menyekat asakan daripada pasukan Johor. Kesilapan Sani Osman. Pavel Pimaniam sekarang ini mencari ruang. Zanon Nordin semula kepada Pimaniam, tetapi dikawal sebentar tadi dengan baik oleh Roslan. Dan akhirnya kesilapan pula dilakukan oleh Sazli Nasir, memberikan sepakan penjuru sekali lagi kepada pasukan Selangor. Dan ini merupakan sepakan penjuru yang ketiga bagi pasukan Selangor dalam separuh masa yang pertama ini. Ketinggalan dengan 0-1. Gol yang dijaringkan oleh Ervin Boban menit ke-11. Johor mendahului Selangor 1-0. Apakah Selangor akan dapat melakukan sesuatu? Zanon Nordin cuba mencari Pimaniam, tetapi ketangkasan Hasan Miskam sekali lagi mententeramkan pintu gol pasukan Johor. Pastinya jaringan gol ini akan menaikkan semangat pemain-pemain pasukan Johor. Kita lihat ulang tayang sekali lagi bagaimana gol yang dijaringkan oleh Ervin Boban. Hantaran yang tepat daripada Alistair Edwards. Tewas Karel Stromsik. Dan terlebih dahulu tewas Ismail Ibrahim. Nasir Yusof cari Alistair, dan agak mudah bagi Stromsik.
pula Alistair Edward tercedera sekali dalam kawasan penalti pasukan Selangor. Inilah pemain yang dikatakan tidak mampu bergerak sendirian tanpa Ambasad, tapi pada malam ini dan juga dalam peranan separuh akhir yang lalu telah membuktikan bahawa dia juga mampu bergerak tanpa rakan senggara itu. Alistair masih lagi berada di kawasan penalti pasukan Selangor. Ya, perlu bangun dengan pantas kerana ini pastinya akan menyukarkan serangan yang coba diatur oleh pasukan Johor. Sudah pun bangun sekarang ini Alistair mungkin sudah pun pulih daripada kecederaan. Dan Selangor sekarang ini perlu bekerja keras untuk mencari gol penyamaran. Tandukan daripada Pavel Koracik. Erwin Boban, hantaran melintang terus kepada Salehan. Jaya Kanten yang lebih pantas untuk bola. Gani Ali dan juga Khalid Syadan bertembung dengan pengadil meja Hadi Kamarudin. Tetapi permainan diteruskan. Di sana ialah Sazali Nasir. Sekali lagi coba mencari Alistair yang sentiasa saja menukar posisi bersama-sama dengan Erwin Boban dalam usaha untuk mengelirukan barisan pertahanan pasukan Selangor. Alistair mudah bagi Raymond Regenathan. Alistair kali ini dijatuhkan dengan agak keras oleh Raymond Regenathan. Sepakan percuma sekarang ini kepada pasukan Johor seperti biasa akan dilakukan oleh Nasir Yusuf. Alistair, Erwin dan juga Salehan Muhammad Sun Namun. Gani Ali. Ayo. Diasak sekali lagi oleh Sazali Nasir. Sudah pasti tidak serius kecederaan yang dialami oleh Pavel Koracik. Lepas Zananuddin, Nasir Yusof, Khalid terpaksa menimang bola itu sebelum melakukan hantaran tinggi. Nasaruddin, satu lagi hantaran terus yang coba dilakukan bagi memerangkap barisan pertahanan pasukan Selangor. Sepakan kencang daripada Stromsik, tapi tenang Hasan Miskam. Nasir, Khalid boleh menggerakkan serangan. Erwin Boban sekali lagi mendapat peluang terbuka, tetapi kali ini agak lambat bagi Erwin Boban. Dan satu kedudukannya agak baik saya kira bagi Erwin Boban untuk menambahkan jaringan gol yang kedua. Saksikanlah bagaimana muka Erwin Boban yang diselaputi lumpur. Kita lihat sekali lagi ulang tayang bagaimana peluang yang begitu baik diperoleh Erwin Boban, tetapi tolakan yang terlalu jauh daripada kaki memudahkan tugas Karel Stromsik. Mungkin Zainal, saya kira kalau Erwin melakukan percubaan serta merta sebentar tadi mungkin akan memberikan peluang yang lebih baik untuk menewaskan Stromsik. Begitulah yang diharapkan oleh penyerang-penyerang Sudawi dalam keadaan padang yang basah ini. Mereka mengharapkan bola tersekat terlebih dahulu sambil itu menyangkakan bahawa penjaga bola akan teragak-agak untuk keluar. Tapi malamnya kali ini tidak berlaku kepada Erwin Boban dan beliau langsung melepas peluang untuk menjadikan gol yang kedua. Clearance yang begitu dia dilakukan oleh Sani Osman. Permainan sudah pun hampir masuk ke menit yang ke-19 paruh masa yang pertama ini. Kedudukannya Johor masih lagi mendahului pasukan Selangor 1-0 dalam final Piala Malaysia 1991 secara langsung dari Stadium Merdeka di Kuala Lumpur. Gani Ali, Nasir sekali lagi bersama-sama dengan Khalid cuba menggerakkan serangan hantaran terus kepada Alistair. Kali ini tindakan berani daripada Karel Stromsik keluar pantas untuk menyelamatkan Kara. Menunjukkan Gani Ali yang tidak menepati sasaran. Nasir
lintasan yang baik dilakukan oleh Ram. Pavel Koracic bersama-sama dengan Nasaruddin yang sentiasa saja mengawal pergerakan Pavel Koracic. Nasir Yusof jelas dia tackle sebentar tadi oleh Pavel. Nasir sudah pasrah sebaliknya melakukan kehampaan pada tahun 1946 dengan dia bukan salah satu pemain utama, tapi Selangor yang dapat menewaskan pasukan itu. Memang masih lagi menghadapi kesukaran terutamanya di barisan pertahanan untuk mengawal pergerakan pemain-pemain Johor. Malik hampir-hampir terlepas antara Ismail Ibrahim, tetapi Robert dan lambat. Lebih pantas Roslan Hamid. Kanton mencari rakan. Ismail Ibrahim, Jana Nordin tidak offside. Kawalan di antara Roslan Hamid dan juga Hasan Miskan hampir-hampir berlaku salah faham. Kedudukan Zainal Nordin yang tidak offside, tetapi Roslan Hamid sudah pun dapat melihat Hasan yang keluar daripada pintu. Saya rasa Zainal Nordin sendiri tidak menyangka bahawa beliau tidak offside sekali. Teragak-agak sama ada ingin terus ke dalam kawasan penalti ataupun membiarkan saja terlebih dahulu tindakan dari pemain. Setakat ini masa lagi belum dapat kita menyaksikan antara lintang dilakukan oleh pemain flank back pasukan Selangor, Jai Kanton dan juga Ismail Ibrahim. Nasir Yusof kembali semula kepada Nasir dan pergerakan yang baik dibiarkan saja oleh Aidil. Terus kepada Alistair. Walaupun cuba dibayangi oleh Ismail Ibrahim. Begitu sukar nampaknya pemain-pemain Selangor untuk mengeluarkan bola daripada kawalan Alistair Edward dan akhirnya memberikan sepakan penjuru kepada pasukan Johor, dan ini merupakan sepakan penjuru yang pertama kepada pasukan Johor dalam separuh masa yang pertama. Akan dilakukan oleh Khalid Syahdan. Alistair hampir-hampir lagi berjaya menewaskan Karel Stromsik, dan peluang sekarang ini Sani, tetapi percubaan yang agak liar daripada Sani Osman. Begitulah keyakinan yang semakin menurun saya kira daripada Karel Stromsik, mungkin hasil daripada jaringan gol yang dilakukan oleh Edwin Baba. Kita lihat sekali lagi orang tayang sepakan penjuru yang dilakukan oleh Khalid, dan saksikan bagaimana tandukan yang dilakukan oleh Alistair, clearance yang tidak begitu kemas dilakukan oleh Karel Stromsik, dan percubaan liar daripada Sani Osman. Keluarkan oleh Nasaruddin. Sudah pun berlangsung lebih kurang 23 menit separuh masa yang pertama. Kedudukan Johor masih lagi mendahului Selangor dengan 1-0. Percobaan jarak jauh yang dilakukan oleh Raymond Regenhagen. Dengan keyakinan penalti sekali selepas terlepas peluang untuk bermain dalam permainan dan untuk satu kawanan. Setelah pada malam ini memberikan tugas yang berat ingin membuktikan bahawa penyertaan dalam skuad Selangor kali yang pertama mendatangkan kenangan yang manis kepada beliau. Maniam bersama-sama dengan Pavel Koracic sekarang. Apakah Pavel akan dapat melakukan sesuatu? Lambat sekali lagi pergerakan Pavel yang sentiasa dikawal oleh Nasaruddin. Gani Ali juga terlepas. Dan sudah pun offside sebenarnya Robert Dan, walaupun tidak dapat dilihat oleh pemain-pemain Selangor yang lain, dan walaupun berjaya memasukkan bola ke dalam pintu gol, tetapi lebih dahulu Robert Dan sudah pun berada dalam posisi offside. Jadi
hujan renyah-renyah masih lagi turun di Stadium Merdeka. Gunalan Ganian masak oleh Khalid Syahdan. Malik sudah pun keluar. Jelas Zainal bahawa pergerakan daripada pemain-pemain barisan pertahanan, terutamanya daripada Ismail dan juga Jaya Kanta, untuk kita lihat ditunjukkan atau dipamerkan oleh pasukan Selangor setakat ini. Mungkin ini adalah sebagai faktor sekali di mana pemain-pemain Johor begitu gemas sekali membuat serangan dari si Jaya Kanta ataupun Ismail Ibrahim, dan ini sudah telah menukarkan sendiri pergerakan Ismail dan juga Jaya Kanta untuk naik ke atas. Dan percuma Jaya Kanta. Dan coba mengasak sekali lagi Sani Osman mengawal. Gerakan baik daripada Malik, tetapi tolakan yang terus keluar daripada Malik Rahman. Apapun skill yang ada kepada pemain-pemain, tetapi dalam keadaan parang seperti ini pasti akan menukarkan setiap gerak yang cuba diatur, terutamanya sekiranya serangan itu mau diatur melalui hantaran-hantaran. Kita lihat di gambar sekarang ini bagaimana Alistair keluar seketika untuk mencuci mukanya yang penuh dengan lumpur. Hamparan yang dilakukan oleh Sazali Nasir menyelamatkan keadaan perang rasakan yang coba dilakukan oleh Syahrini. Ismail Ibrahim pastilah cuba melakukan sesuatu bagi pasukan Selangor setelah melakukan kesilapan membolehkan Adin Boban menjaringkan gol tunggal setakat ini. Maniam juga terlepas, Malik Rahman juga terlepas. Khalid Nadine Boban kepada Alistair, cuba melepaskan diri, tetapi K. Gunalan dapat mengawal keadaan. Pergerakan bola yang sering saja terhenti menyukarkan juga Carlos Ramsey. Keluar tolakan yang dilakukan oleh Sani. Dan sekali lagi terlepas. Nasir Yusof sentiasa saja mencari Khalid Syahdan di bahagian tengah. Hantaran terus yang dilakukan mencari Alistair. Dan peluang kepada Salehan. Satu percubaan menarik daripada Salehan Muhammad Som, tetapi berjaya diselamatkan oleh Karel Stromsik yang terpaksa menampan bola itu keluar, memberikan sepakan penjuru sekarang ini kepada pasukan Johor. Sepakan penjuru yang kedua bagi pasukan Johor dalam separuh masa yang pertama. Itulah satu gerak yang amat menarik, hampir-hampir lagi memberi hasil kepada pasukan Johor. Hantaran daripada Alistair, percubaan daripada Salehan ditepis keluar oleh Carlos Thompson. Pemain Selangor nampaknya terlalu ingin menjaga Nasir Yusof, tetapi mereka membuatkan Khalid Syahdan yang punya kebolehan yang sama sekali. Kanten hantaran yang terus mencari Aidil Muhammad Noor. Dan apakah dapat melakukan sesuatu? Pavel Karacic hanya berseorangan sahaja. Agak lambat Pimaniam naik ke atas. Barulah mendapat bantuan daripada Pimaniam. Pavel Karacic masih lagi mencuba, dan Zana Nordin dalam situasi yang sukar akhirnya melakukan percubaan yang agak hebat. Sementara itu Pavel Karacic mengharapkan simpati daripada pengadil Meja Haji Kamarudin, tetapi dari penglihatan saya bahawa beliau sebenarnya sengaja menjatuhkan diri dalam kawasan penalti, mungkin mengharapkan sepakan penalti. Apapun, Selangor mendapat sepakan penjuru sekarang. Sekali lagi Zana Nordin diberi tugas mengambil sepakan penjuru untuk pasukan Selangor. Kanten juga sudah pun naik ke atas sekarang ini dalam usaha untuk mencari gol penyamaan. Setelah itu pula Pavel Karacic dipanggil oleh Meja Haji Kamarudin karena masih lagi tidak puas hati dengan keputusan pengadil sebentar tadi. Malik Maniam, Gani Ali juga membantu sekarang ini, tetapi pertahanan yang jitu ditunjukkan oleh pemain-pemain Johor. Walaupun dalam keadaan yang sukar, tapi masih dapat menyelamatkan kedudukan pintu gol mereka. Satu lagi kedudukan, asakan yang cuba dilakukan
Ismail Ibrahim membiarkan saja kepada Gunawan. Chip yang tidak dapat dibaca oleh rakan-rakan yang lain. Terus kepada Hasan Misbah. Sulaiman bersama-sama dengan Uru Kalou. Kita lihat di gambar sebentar. Nordin Boban sekali lagi terlepas daripada kawalan pemain-pemain Selangor. Putaran yang dapat dia tarik kedua sebentar tadi oleh Malik. Boban Ahmad berhadapan dengan Jaya Kanten. Akhirnya berjaya Jaya Kanten. Maniam, Malik Rahman. Dan dapat melepaskan diri daripada kawalan Sani Osman. Akan terus mencari Pavel. Tapi Nasaruddin Atam bersama-sama dengan Sazlin Nasir menghalalkan. Begitu baik permainan Nasaruddin Atam setakat ini yang diberi tugas untuk mengawal pergerakan Pavel. Mereka Nathan tidak offside kali ini pemain-pemain Selangor, tetapi hantaran yang terus terlalu laju kepada Hasan Misbah. Sani hampir terlepas Aidil. Sepakan percuma yang pantas dilakukan oleh Aidil bersama-sama dengan Nasir. Tapi kali ini hantaran tinggi yang terus menuju kepada garis finish. Permainan tinggal lebih kurang 13 menit saja lagi akan tamat dalam separuh masa yang pertama ini. Kedudukan masih lagi Johor mendahului Selangor dengan 1-0. Gol yang dijaringkan oleh Nordin Boban menit ke-11. Malik Rahman masih coba mengawal dan kali ini jelas bahwa Sani Osman melakukan tackle yang agak keras dan sekaligus Selangor sekarang ini mendapat sepakan percuma. Luar kawasan penalti. Perlulah pasukan Selangor sekarang ini merancang sesuatu set piece dalam usaha mereka untuk menewaskan Hasan Misbah. Harus ingat bahwa percobaan jarak jauh dalam keadaan padang seperti ini boleh memberikan hasil. Dan bersama-sama dengan Jaya Kanten. Sana ialah secara Robert Dan. Tendangan leret yang terkandas. Robert Dan. Malik Zanan Nordin Bimaniam. Hantaran yang dilakukan oleh Malik. Bimaniam terlepas, Zanan Nordin juga terlepas, dan Sani Osman mempertahankan keadaan, membiarkan kepada penjaga golnya Hasan. Ismail. Robert Dan sekali lagi terlepas. Nasir dalam takungan air. Jaya Kanten terpaksa menyungkit bola itu dalam usaha untuk melepaskan tendangan. Akhirnya terkeluar untuk memberikan lemparan kepada pasukan Johor. Khalid bermain cemerlang di barisan tengah. Ismail Ibrahim jelas mengkasari tadi ataupun menghalang pergerakan Nordin Boban. Akan percuma kepada pasukan Johor. Dan terlepas Khalid coba mengawal terus kepada Nasir Yusof. Dan daripada Gunawan Nordin. Dan peluang sekarang ini pada Robert Dan yang dapat melepaskan diri. Hantaran melintang, tetapi tidak ada pemain-pemain Selangor yang dapat membaca gerakan yang dilakukan sebentar tadi oleh Robert Dan yang kita saksikan di gambar. Beliau sendiri kecewa dengan situasi. Seharusnya saya kira beliau perlu melakukan percobaan terus kerana jelas bahawa
Pavel Korocik terlalu jauh untuk menerima hantaran melintang. Coba kita lihat bagaimana pergerakan yang diatur oleh Robert Dunn. Saksikan bagaimana Pavel Korocik begitu lambat naik ke atas. Sementara itu Selangor juga coba mengatur serangan sekali lagi, kedudukan yang agak bahaya tetapi terlepas. Inilah dia peluang yang terbuka tadi bagi pasukan Selangor melalui Robert Dunn, tetapi Pavel Korocik terlalu jauh. Sepakan penjuru sekarang ini bagi pasukan Selangor. Sudah 5 sepakan penjuru diperoleh oleh pasukan Selangor setakat ini dalam separuh masa. Zainal sekali lagi keadaan bola yang licin menggagalkan Zainal untuk melakukan sepakan penjuru yang keras. Rasa pertandingan bola juga selalu terjadi kerana beberapa rangkap offside yang mereka cuba lakukan tidak begitu menjadi kali ini, dan ini membolehkan pemain-pemain Selangor, Robert Dunn dan juga Pavel Korocik membuat larian. Tapi malang sekali setakat ini Korocik dan juga Robert Dunn belum dapat menunjukkan kebolehan mereka yang sebenar sebagai penyaring gol yang baik. Korocik walaupun setakat ini dalam pertandingan Piala Malaysia sudah menjaringkan 4 gol, tapi menghadapi kesukaran dan beliau pada malam ini dikawal dengan begitu rapi sekali oleh Nasruddin Atam. Sementara itu sepakan percuma sekarang ini bagi pasukan Selangor. Ismail Ibrahim cari Zainal Nordin, Malik Rahman, Robert Dunn, tendangan leret yang terkanas. Pavel Korocik, Jai Kanten membuat percubaan jauh, tetapi jauh pula dari sasaran percubaan yang dilakukan oleh Jai Kanten. Kecewa Jai Kanten. Kesilapan sebenarnya daripada Robert Dunn sebenarnya tadi, walaupun punya satu peluang yang terbuka untuk merembat ke arah pintu gol, tetapi rembatan yang begitu lemah dilakukan oleh Robert Dunn sebentar tadi. Sementara itu hujan sudah pun berhenti, mungkin akan memberikan sedikit kelegaan kepada pemain-pemain yang sedang beraksi di pertandingan akhir. Pavel Korocik bertembung bersama dengan Nasruddin Atam. Terpaksa ditentramkan oleh Meja Haji Kamarudin. Sepakan percuma yang pantas Jai Kanten, walaupun dibiarkan saja oleh Meja Haji Kamarudin, dan Erwin Boban sendiri tidak berpuas hati dengan keputusan Meja Haji Kamarudin membiarkan sepakan percuma yang pantas dilakukan oleh pasukan Selangor, kerana ketika itu sedang berlaku insiden dan mungkin Meja Haji Kamarudin sendiri terpaksa mententramkan keadaan yang sedang berlaku ketika itu. Pemain-pemain Selangor cuba mencari satu gol yang pantas dalam keadaan pemain-pemain Johor cuba membuat argumen dengan pengadil, tetapi Jai Kanten mempunyai peluang dalam kotak penalti tadi, mensisiakan satu peluang keemasan. Maka Hasan Miskam hari ini Malik Rahman dipersalahkan. Sepakan percuma sekarang kepada pasukan Johor. Akan dilakukan oleh Sani. Kami Ali Malik terus kepada Sani Osman. Baik, kali ini kawalan Roslan hampir-hampir terlepas dan Piman yang dipersalahkan. Pavel Korocik coba menyatakan sesuatu pula kepada Meja Haji Kamarudin. Dan tiba-tiba saja perlawanan ini bertukar suasana. Langsung dalam keadaan yang agak tegang sedikit Ruslan Hamid. Sementara itu pula saya rasa sesuatu yang akan diberikan kepada Robert Dunn, karena telah beberapa kali membantah keputusan pengadil. Kad kuning yang pertama dalam perlawanan akhir pada malam ini sekali kepada Robert Paul Dunn, musim pertama untuk pasukan Selangor, yang tidak puas hati dengan beberapa keputusan pengadil. Malah malam ini Robert Dunn juga tidak dapat menunjukkan permainan yang sebenar. Rupanya agak bahaya, tetapi berjaya dibaca dengan keras oleh Carlos Thompson. Robert Dunn balik mencari Erwin Boban. Jai Kanten sekarang ini, tapi dijatuhkan oleh Sulaiman.
lagi mencari Robert Dunn. Malik Rahman terlepas, coba dibantu oleh Piman. Agak Elvin Boban akan dapat melakukan sesuatu. Kawalan yang agak kemas dilakukan oleh Ismail Ibrahim. Sarudin tidak memberi arah, tandukan yang terus keluar. Sana ialah Roman Roman. Yang kecil tetapi mempunyai corak permainan benar. Ini agak bahaya bagi saya yang ditunjukkan oleh Kevin. Nasir terpaksa membuat clearance yang terburu-buru. Cairkan. Sementara itu pula rontan ke dalam diberikan kepada pasukan Selangor sekarang ini. Jai Kanten yang masih lagi belum dapat membuat crossing dalam kawasan penalti. Mencari Robert Dunn. Jelas bahwa Nasruddin Atan ataupun Sani Osman sebenarnya terpaksa menolak bola itu keluar untuk menenteramkan keadaan. Permainan tinggal lebih kurang 3 menit saja lagi akan tamat dalam separuh masa yang pertama. Zainal, tetapi dia juga gagal untuk melakukan tendangan yang keras. Serong sekali lagi percobaan yang dilakukan oleh Zainal. Itu penyokong Johor dapat kita dengar memberikan sokongan kepada pasukan mereka. Dan ini tidak mengherankan kerana pasukan Johor sekarang ini sedang mendahului pasukan Selangor dengan 1-0. Gol yang dicaringkan oleh Elvin Boban dalam menit yang ke-11 separuh masa yang pertama. Masih pemain yang sentiasa saja bermain dengan konsisten sepanjang penglibatan dengan pasukan Johor. Jack Hunter. Ali sekali lagi kembali pada Jaya Kanten. Hasan sudah pun keluar. Elvin Boban. Begitulah kawalan yang terpaksa dilakukan oleh Malik Rahman dalam usahanya untuk cuba mengawal pergerakan Elvin Boban. Alistair lepas dan terlalu jauh bagi Pavel Korocik. Lantaran yang dilakukan oleh Roslan Ganian. Pavel Korocik sekali lagi dikawal dengan keras oleh Nasruddin. Permainan diteruskan ke depan. Robert Dunn bersama-sama dengan P. Mariam dibantu sekarang oleh Malik Rahman. Lari yang pantas daripada Malik dapat melepaskan diri. Dan akhirnya Sani Osman yang berjaya menyelamatkan keadaan, terpaksa bekerja keras untuk mengawal pergerakan yang sudah diatur oleh pasukan Selangor melalui Malik Rahman sementara. Sementara itu hujan turun semula di Stadion Merdeka di Kuala Lumpur, mencacatkan sedikit permainannya rancak yang diharapkan dalam Fano Piala Malaysia bagi kami. Permainan hanya tinggal beberapa saat saja lagi masa sebenar separuh masa yang pertama ini.
Sami Usman. Walaupun hanya ada Robert Dan dan juga Malik Rahman berada di situ, tapi kekerapan ini nampaknya masih lagi tidak dapat membawa sebarang hasil kepada pasukan Selangor. Kani Ali. Dia mencari Pavel Karadzic. Coba dikawal oleh Salehan, tapi Pavel yang berjaya. Tapi apinya terlalu lama dan terlepas begitu saja. 4 pemain tepat semengawa Pavel Karadzic. Khalid Shahadan pula kali ini dijatuhkan oleh Kani Ali. Terbaring sekarang ini Khalid Shahadan apabila dia tackle dengan agak keras tadi oleh Kani Ali. Pemain yang diturunkan dalam kesebelasan utama pasukan Johor kerana ketiadaan Abah Saad saya kira, dan setakat ini telah berjaya memainkan peranannya dengan begitu berkesan, menggerakkan barisan tengah dan sekaligus menggerakkan serangan. Dan itu dia tamat permainan separuh masa yang pertama. Pertemuan di antara pasukan Johor bertemu dengan pasukan Selangor dalam pertandingan akhir Piala Malaysia 1991 dalam keadaan hujan yang lebat di Stadium Merdeka Kuala Lumpur ini. Dan kedudukan dalam separuh masa yang pertama, Johor mendahului Selangor dengan 1 gol kosong melalui jaringan gol yang dilakukan oleh Erwin Boban dalam minit yang ke-11 sebentar tadi. Sudah tentulah banyak yang akan dikatakan Sekawi dalam yang begitu terbatas dilakukan oleh kedua pasukan Selangor yang mengharapkan beberapa bataran pelupas, sambil itu mengharapkan bahawa bola akan tersekat dalam tikungan air juga tidak begitu menjadi. Dan inilah yang menyebabkan pemain mereka agak merasa hampa sedikit. Percubaan yang tidak dapat disasar. Raja Haji Kamarudin pada malam ini bertindak dengan begitu baik sekali. Setakat yang telah memberikan satu saja kartu kuning kepada Raja dan telah terbantah beberapa keputusan yang telah dibuat oleh Raja sebentar. Mereka hanya menunggu pemain-pemain Johor untuk keluar daripada bilik persalinan. Sementara itu Nazri, Abdullah dan juga Wan Rashid juga memainkan peranan mereka dengan begitu berkesan, begitu baik sebagai penjaga garisan, membantu Meja Haji Kamarudin. Apa yang menarik ialah kesabaran yang ditunjukkan oleh para penonton yang membanjiri Stadium Merdeka ini, walaupun dalam keadaan yang tidak begitu sesuai kerana hujan yang terus turun di Stadium Merdeka ini, tetapi ini tidak melemahkan semangat mereka. Dan inilah sebenarnya yang menghangatkan final Piala Malaysia bagi tahun ini. Dan sepanjang permainan Piala Malaysia dan juga Semi Pro pada tahun ini, kita dapat melihat sambutan yang begitu hebat daripada para penonton di mana saja perlawanan itu berlangsung. Dan inilah merupakan satu faktor yang harus diberi sokong, yang harus diberi pujian kepada peminat-peminat atau penyokong-penyokong bola sepak di negara kita. Dan ini juga merupakan satu perkembangan yang amat hebat dalam pertandingan bola sepak di negara kita. Kesetiaan para penonton pada musim ini boleh kita beri pujian sekali. Umpamanya terbukti pada malam ini mereka akan terpaksa mengharungi jabatan cuaca yang tidak begitu elok untuk mereka. Pemain Johor sekarang ini sudah mulai masuk untuk meloloskan 45 meter. Tentulah antara perkara yang akan ditekankan oleh mereka pertama ialah bahawa Johor haruslah bersabar untuk menghadapi 45 minit lagi untuk mereka meloloskan permainan dan untuk membawa pulang semula ke Piala Malaysia. Menarik, pemain-pemain Johor sudah pun menukar jersey yang baru, walaupun masih tetap menukarkan biru merah, dan kita harap mereka juga akan mendapat semangat baru dengan jersey yang baru. Mereka berada di kedudukan yang baik, mendahului pasukan Selangor dengan 1-0, dan sudah pastilah mereka juga ingin mengulangi apa yang pernah dicatatkan oleh pasukan mereka pada tahun 80, yaitu untuk muncul sebagai juara Piala Malaysia bagi tahun 1991. Dan ada pertukaran yang dapat dilihat. Sementara itu Hasan Liskam boleh
dianggap sebagai salah seorang pemain yang baik setakat ini, terutamanya dalam separuh masa yang pertama, berjaya menyelamatkan beberapa percobaan bahaya daripada pemain-pemain Selangor. Dan sekarang ini pemain-pemain Selangor sudah pun turun semula ke padang. Dan inilah penjaring gol tunggal setakat ini, yaitu Alvin Boban bagi pasukan Johor dalam minit ke-11, berjaya menyempurnakan hantaran yang begitu baik yang dilakukan oleh Alistair Edwards. Tunggu permainan dalam separuh masa yang kedua, mengharapkan sesuatu yang lebih menarik, yang lebih hebat daripada kedua pasukan. Pastinya akan mencuba untuk mencari gol penyamaan yang pantas. Itulah strategi yang perlu dilakukan oleh pasukan Selangor. Kedudukan 1-0, permainan sekarang ini akan berlangsung dalam separuh masa yang kedua. Sudah pun dimulakan. Alvin Boban. Gol semangat pada mereka. Pasti kita akan dapat melihat permainan yang lebih hebat daripada kedua pasukan. Sam Osman. Yaman. Dani Ali. Diberi asa oleh Khalid Syahadan. Clearance yang pantas dilakukan oleh Aidil Mohamed Noor untuk tidak memberi sebarang ruang kepada pasukan Selangor untuk melancarkan sesuatu. Carlton Mani. Begitulah keadaan bola yang sentiasa saja tersekat di dalam takungan air, menyukarkan pergerakan-pergerakan solo yang sudah dilakukan oleh setiap pemain. Carlton, tampanan yang terlalu jauh. Ayo Koracik. Akhirnya Nasir Yusof yang berjaya. Alvin Boban sudah pun terkena tangan sebenarnya. Dapat dilihat dengan jelas oleh Ninja. Egonalo. Mencari Robert Dunn, tetapi dikawal dengan begitu baik dari Rosman. Kesempatan yang sudah dilakukan oleh Ismail Ibrahim, antara melintang yang baik sekali lagi, baik Hasan Miskam menyelamatkan kami. Itulah kali pertama Ismail Ibrahim dapat membuat antara lintang dalam kasus penalti. Dalam sekarang ini pasang tangan mereka bahaya, tetapi bola diselamatkan oleh pemain. Dia yang dilakukan oleh Raymond Raghunathan hanya sekadar mengeluarkan bola dari kawasan bahaya. Pemain harus menghindarkan corak permainan yang fancy dalam keadaan padang yang becek seperti ini. Mereka haruslah melancarkan serangan-serangan daripada jarak jauh kalau mau mencari hasil. Malik, dua pemain Selangor terperangkap dengan perangkap offside yang pantas dilakukan oleh pemain-pemain Johor. Termasuklah pemain ini yaitu Pavel Karadzic. Daripada Kevin Allen. Ya, tendangan atau clearance yang dilakukan oleh Nasaruddin Matan. Ismail Ibrahim. Dani Ali membiarkan kepada Ismail Ibrahim. Dan yang terus keluar dilakukan oleh Sazali Nasir.
cuba meluru, tetapi sekali lagi pantas Hasan Miskam keluar daripada pintu golnya untuk menyelamatkan kita. Dan sepakan surut yang pertama kepada pasukan Selangor dalam separuh masa yang kedua. Nordin terus diberi tugas melakukan sepakan penjuru kepada pasukan Selangor. Syahdan terlepas dan Ali juga terlepas. Kawal oleh Ruslan Hamid, tolakan daripada Salehan, cuba mencari Nasir tetapi terkandas. Robert Dan berada dalam posisi yang agak baik sekarang ini, cuba melancarkan serangan dan hampir-hampir lagi memerangkap gerakan Hasan Miskam. Dan satu lagi sepakan penjuru diperoleh oleh pasukan Selangor dalam separuh masa yang kedua. Dua sepakan penjuru yang pantas diperoleh oleh pasukan Selangor di menit awal separuh masa yang kedua, menunjukkan kesungguhan pasukan Selangor melancarkan serangan. Zanan Nordin, Malik Rahman, tetapi Hasan Miskam berjaya menunduknya. Ismail Ibrahim cuba membantu, juga terlepas. Clearance daripada Aidil. Raymond Reganathan, Pavel Korocik memberi ruang yang agak baik, tapi akhirnya dikawal sebentar tadi oleh Ruslan Hamid. Lihat bagaimana Robert Dan hampir mendapat peluang yang begitu baik, tetapi tolakan yang dilakukan oleh Raymond Reganathan ataupun Sani Osman sebenarnya menyelamatkan pintu gol pasukan Johor. Akan penjuru sekali lagi bagi pasukan Selangor. Sudah 3 sepakan penjuru diperoleh oleh pasukan Selangor, walaupun permainan baru saja berlangsung lebih kurang 6 menit pada masa yang kedua. Zanan Nordin, begitu cemerlang corak permainan Hasan Miskam. Hantaran-hantaran tinggi, begitu confident dia tangkap oleh Hasan Miskam. Terlepas Sani paksa tendangan kencang ke arah para penonton. Kanton balik baris mulai kepada Jaya Kanton, coba mencari Pimaniam. Zanan Nordin mencari ruang, gagal untuk melancarkan ataupun melepaskan tendangan yang kemas. Kembali semula kepada Zanan Nordin. Pavel Korocik terlepas dan percubaan yang baik dilakukan oleh Gani Ali untuk menyamakan kedudukan. Dan sekarang ini kedudukan sudah pun berubah, di mana dalam menit yang ke-13 ataupun menit ke-7 sebenarnya pasukan Selangor telah berjaya menyamakan kedudukan. Dan pemain yang menjaringkan gol ialah Gani Ali, dan pastilah gol ini menyemarakkan semula semangat pemain-pemain Selangor. Kita lihat dalam tayang bagaimana gol itu berlaku. Saksikan Pavel Korocik yang cuba melepaskan diri, tetapi terhalang percubaan daripada Pavel. Dan ini dia Gani Ali yang membuat rempatan, dan Hasan Miskam sudah pun tersalah anggap, dan akhirnya bola itu masuk menewaskan Hasan Miskam. Satu percubaan yang agak perlahan tetapi sudah cukup untuk menewaskan Hasan Miskam. Kita lihat dalam tayang bagaimana jaringan yang terkena tiang dan akhirnya melantun masuk menewaskan Hasan. Kedudukan sudah berubah sekarang ini Zano, dan Selangor berjaya dengan misi mereka untuk mencari gol penyamaan yang pantas. Dengan segala serangan yang dilakukan oleh pasukan Selangor sekali ini tewas juga. Ada rembatan jarak jauh yang dilakukan oleh Gani Ali. Setelah tentulah ini merupakan sebagai satu gol semangat kepada pasukan Selangor dan juga satu gol untuk Nikeswa Johor bangkit semula, karena mereka lebih banyak bertahan di awal permainan separuh masa yang kedua ini. Saya sendiri tidak menjangka bahawa gol itu berjaya dijalankan oleh Gani Ali kerana percubaan yang agak perlahan seolah-olah akan keluar, tetapi terkena tiang gol di sebelah kanan
dan akhirnya melantun masuk. Biasanya itulah yang dilakukan oleh pemain-pemain ketika mendapat peluang baik dalam kawasan penalti ataupun di luar kawasan penalti. Mereka hanya mencuba saja nasib mereka sama ada mengena atau tidak kali ini. Jadi sudah pasti Ken Warden merasa lega dengan kedudukan ini dan mahu supaya pemain-pemainnya terus mengasah bagi yang mencari gol seterusnya. Dan sudah Saya pasti juga ini merupakan satu gol yang akan membangkitkan semula suasana sebenar permainan akhir dalam Malaysia. ya, itulah yang kita harapkan saja. Bertumpukan perhatian kepada permainan yang sedang berlangsung. Kali ini penyokong pasukan Selangor hanya berdiam diri sahaja. Tapi kali ini baru dapat kita mendengar sorakan dan juga petikan menghidupkan semangat pemain-pemain mereka. Kedudukan satu sama sekarang ini. Adil terlepas. Zainuddin sekarang ini coba mengasak mencari Pimaniam. Kawalan yang dilakukan oleh Nasaruddin. Elkarocik lontaran untuk pasukan Selangor. Sementara itu permainan terhenti untuk seketika kerana Ismail Ibrahim sekarang ini menghadapi kecederaan, mungkin di bahagian lutut. Itu walaupun tidak dapat kita lihat di gambar, salah seorang pemain Johor juga sekarang ini menghadapi kecederaan. Saya kira ialah Sazali Nasir, kerana sebelum ini jelas kelihatan bahawa Sazali sudah pun tercedera sedikit dan sekarang ini sedang menerima rawatan. Permainan terhenti kira-kira dalam minit yang ke-11 dan kedudukan yang sudah pun berubah sekarang ini di Stadium Merdeka di Kuala Lumpur, di mana Selangor sekarang ini berjaya menyamakan kedudukan melalui jaringan gol yang dilakukan oleh Gani Ali kira-kira minit yang ke-7 separuh masa yang kedua. Kedudukan satu sama sekarang ini pertandingan akhir Piala Malaysia 1991. Sudah pun boleh Sazali Nasir, permainan diteruskan. Maniam berjaya juga berpusing membuat percubaan, tetapi sudah pun keluar kata penjaga garisan dan memberikan satu lagi sepakan penjuru kepada pasukan Selangor. Miskam perlu mengembalikan semula keyakinannya setelah ditewaskan dalam minit ke-7 oleh Karim Ali sebentar tadi. Zainuddin seperti biasa mengambil sepakan penjuru ini. Robert Dan, tandukan yang kemas daripada Robert Dan, tetapi agak perlahan dapat dibaca dengan baik oleh Hasan Miskam. Ketinggian yang ada pada Robert Dan tidak dapat digunakan sebaik mungkin sebab jarang-jarang sekali pemain ini mendapat peluang untuk membuat percubaan dalam gol atau untuk membuat tandukan. Sementara itu Selangor juga masih lagi mencuba, tetapi terlepas Zainuddin. Lega saya kira penyokong Selangor yang berada di Stadium Merdeka. Hasan Minister terlepas. Begitu juga dengan Salehan. Balik semula sekarang ini kepada Salehan, dikawal dengan kemas oleh Jack Canton. Dalam keadaan yang sukar berjaya juga menolak kepada Carlos Stromsik. Bahkan pantas daripada Carlos Stromsik. Dikeluarkan sebentar tadi oleh Nasaruddin Atan. Pavel Karacik bersama-sama dengan Gani Ali. Pavel balik semula kepada Gani Ali, cari Malik Rahman. Posisi yang sukar akhirnya memaksa Malik Rahman melakukan kesilapan. Sekarang ini
pasukan Johor. Sani Osman. Yang baik daripada Sani. Dan peluang pada Irvin Boban terbuka. Dan tiba-tiba saja Irvin Boban diberi peluang yang terbuka di depan pintu gol. Dan kira-kira minit yang ke-15 separuh masa yang kedua ini, Irvin Boban menambahkan jaringan gol bagi dirinya dan juga bagi pasukan Johor. Jadi kedudukan berubah sekarang ini. Johor pula mendahului pasukan Selangor dengan 2 gol kosong. Dan kedua-dua gol dijaringkan oleh Irvin Boban. Senapan balasan pertahanan Selangor sekali. Dan Eka tidak mengawal Boban yang seorangan saja. Kita perhatikan dari gerak bahan ini bagaimana tujuan pertama dari Salihan Muhammad Som dan satu peluang terbuka yang sudah pastinya tidak mau dilepaskan oleh Irvin Boban. Ini adalah merupakan gol yang ketiga bagi Irvin Boban dalam pertandingan Piala Malaysia ini. Sekali lagi kita perhatikan bagaimana Gunalan yang tidak dapat menangkap dengan tepat, begitu juga dengan Ismail melepaskan kepada Irvin Boban untuk melewaskan Keras Thompson sekali lagi separuh masa yang kedua. Permainan sudah pasti akan menjadi lebih hebat, lebih rancak dengan jaringan gol yang dilakukan oleh Irvin Boban. Sudah pasti Selangor terpaksa berusaha semula untuk mencari gol penyama. Dan terus mencari Bimaniam. Akhirnya mendapat satu lagi sepakan penjuru. Apabila tampanan daripada Roslan Hamid sudah pun terkeluar. Irvin Boban sementara itu sudah pun turun untuk membantu barisan pertahanan. Hasan Miskam terus memberi arahan kepada pemain-pemainnya untuk mengawasi setiap pemain Selangor yang berada dalam kawasan pertahanan. Zanon Nordin terkena Irvin Boban. Semakin bersemangat Irvin Boban setelah berjaya menjaringkan 2 gol setakat ini bagi pasukan Johor dalam final Piala Malaysia bagi tahun ini. Alistair pula terlepas. Sementara itu sudah kucar-kacir semula corak permainan pasukan Selangor yang mungkin tidak menjangkakan bahawa walaupun Gani Ali berjaya menyamakan kedudukan dalam minit ke-7, tetapi minit ke-15 Irvin Boban meletakkan Johor di hadapan semua. Alistair dapat dengan Raymond Regenalden berjaya membuat hantaran cross mencari Irvin dan peluang terbuka. Salihan walaupun hanya berhadapan dengan Keras Thompson sebenarnya, tetapi tendangan yang lemah sebenarnya daripada Salihan Muhammad Som. Kalau tidak, saya kira sudah pasti Johor mendahului dengan 3 gol sekurang-kurangnya. Saya rasa Salihan sudah tergambar sekali dapat peluang sebegini baik untuk melewaskan Keras Thompson. Dan inilah gerakan yang dimulakan dari Lester Edwards yang dapat membuat antara lintang Boban yang dapat dicari. Dan perhatikan bagaimana mempunyai masa begitu banyak sekali, tetapi malang sekali Salihan dapat menggunakan kesempatan ini. Peluang keemasan yang tiba-tiba saja muncul di depan Salihan Muhammad Som, tetapi tergamam Salihan berhadapan dengan Keras Thompson. Percubaan yang begitu lemah. Selangor sekarang ini terpaksa berusaha lebih keras. Zanon Nordin melepas. Raymond Regenalden hantaran terus kepada Alistair yang membuat hantaran pantas kepada Irvin Boban sekali lagi. Berhadapan dengan Kay Gunalan, masih lagi dikawal oleh Irvin Boban. Corak permainan yang menarik daripada Irvin Boban, tetapi hantaran yang terlalu kencang bagi Alistair dan juga Saleh. Diam penyokong-penyokong Selangor, sementara itu meriah semula penyokong-penyokong Johor yang berada di stadion Merdeka. Zanon Nordin mempunyai ruang yang baik untuk melakukan hantaran melintang, tetapi tendangan yang terus menuju kepada Hasan Miskam. Mententeramkan keadaan, memberi peluang kepada rakan-rakan untuk bisa menyelamatkan.
mencari Pavel Korocic yang sentiasa saja dipayangi oleh Nasruddin Adam. Raymond Regenauden. Sekali lagi hantaran yang mudah dipintas oleh pemain-pemain Johor. Raymond Regenauden sekali lagi. Apa yang kita lepas begitu saja. Bertembung pula dengan Sazali Nasir yang terbaring sekarang ini. Kedua pasukan belum lagi melakukan sebarang pertukaran. Pekan ini masih lagi mengekalkan kesebelasan utama yang diturunkan sejak daripada separuh fase yang pertama. Namun diteruskan. Aida. Boban kali ini terlepas. Allen masih Boban baik Odin walaupun dalam keadaan parang yang licin dan becek. Masih agak tenggelam corak permainan di dalam separuh masa yang kedua ini jika dibandingkan dengan separuh masa yang pertama tadi. Terupas yang coba mencari Robert Dunn, tetapi Sani Osman berjaya juga melakukan tolakan walaupun Hasan Miskam tadi agak cemas, tetapi tolakan Sani Osman kita lebih laju dan melegakan sedikit Hasan Miskam. Sementara itu Ken Warden kembali semula termenung melihat nasib yang diterima oleh pasukan Selangor setelah hari. Gani Ali mudah bagi Sazali Nasir, dibantu sekarang oleh Aidil. Coba mencari Khalid. Menalam kedudukan yang sekali lagi bahaya dan peluang sekarang ini, tetapi tidak dapat disempurnakan dengan baik oleh pemain Johor, yaitu Salehan Muhammad Som. Beliau sendiri kurang percaya. Saksikan gerak yang bermula daripada Khalid Shahdan, kesilapan yang dilakukan oleh K. Gunalan bersama-sama dengan Karol Stromsik. Erwin Boban melakukan sliding tackle dan Salehan Muhammad Som melakukan percubaan gol yang sudah pun ternganga, tetapi serong pula percubaan Salehan Muhammad Som. Sudah dua percubaan Salehan yang tidak menepati sasaran. Sekali lagi beliau tergawang sekali. Dapat peluang sebegini baik, tidak dapat disudahkan. Dan tentulah sekiranya apapun yang berlaku, dua percubaan yang menurut kegagalan dari Salehan tadi akan. Malik Rahman cuba menggerakkan serangan Islam. Nordin tetapi lebih kemas kawalan Sazali Nasir. Terjatuh pula Sazali, tetapi berjaya bangun semula dengan pantas dan akhirnya memberikan lentaran kepada pasukan Selangor. Walaupun beberapa kali menghadapi kecederaan, tetapi Sazali Nasir masih. Gani Ali. Inilah sekali yang saya katakan sebentar tadi yang akan dilakukan oleh pemain-pemain, utamanya pemain Johor, karena dalam keadaan yang tinggal lebih kurang 20 minit saja lagi, sebab itulah mereka tidak ingin melepaskan peluang ini dan telah terpaksa bermati-matian melupakan segala aput sukaren yang akan dihadapi. Salehan Nasir Yusof, Alistair, Khalid Shahdan tidak sampai kepada Khalid. Bola yang terkandas menyelamatkan pintu gol pasukan Selangor. Zanan Nordin, Gani Ali. Kembali semula sekarang ini kepada Zanan Nordin. Walaupun terkena dari Sazali Nasir. Jadi Maniam, Malik, Zanan Nordin, Jaya Kanten, Jaya juga melepaskan tandukan. Dan sementara itu Alistair dipersalahkan kerana membuat tendangannya agak bahaya. Dan beginilah kedudukan dalam separuh masa yang kedua ini, di mana Johor sekarang ini mendahului pasukan Selangor dengan 2-1. Akan percuma kepada pasukan Selangor yang akan dilakukan oleh Jaya. Akan melakukan percubaan
Kani akhirnya terlepas juga mereka. Semula pada Kani Ali. Ismail Ibrahim coba mencari Pavel Karadzic. Serangan masih diatur oleh pemain-pemain Selangor. Jack Anton gagal untuk melakukan hantaran yang kemas. Sementara itu mungkin Johor akan melakukan pertukaran sebentar lagi. Dan mungkin mereka akan membawa masuk super sub mereka, yaitu Anand Abdullah. Tapi permainan diteruskan. Baik daripada Alistair. Cari Evan Boban sekali lagi, tetapi terlepas Raymond Regenhagen. Jack Anton sekali lagi membuat hantaran jauh terus ke depan pintu gol dan terus kepada Hasan Leslie. Nadia Anwar Abu Bakar dan Salehan Muhammad Sum mungkin akan dikeluarkan. Kata penjaga barisan yaitu Nazir Abdullah, dan ini memberikan peluang sekarang ini kepada pasukan Johor melakukan pertukaran, dan kesempatan ini juga diambil oleh Evan Boban, begitu juga dengan Safwan Nasir untuk mencuci muka mereka yang diselaputi lumpur. Dan inilah dia super sub pasukan Johor yaitu Anwar Abu Bakar dan Salehan Muhammad Sum dikeluarkan. Dua peluang keemasan diperoleh oleh Salehan tetapi gagal untuk disempurnakan. Peluang sekarang terbuka kepada Anwar Abu Bakar untuk melakukan sesuatu kurang pasukan Johor. Sani Osman cari Alistair. Balik Jack Anton mencari Bimaniam. Pavel Karadzic terlepas. Sana Nordin bersama-sama dengan Gani Ali. Pavel Karadzic walaupun berpeluang tetapi diasak daripada belakang dan akhirnya disebabkan percuma sekarang ini bagi pasukan Selangor di luar masa panas. Saudara-saudara, Adam Abdullah sekarang ini sedang sedia untuk masuk. Tapi kita perhatikan sekarang ini sepakan percuma yang diperoleh oleh Selangor. Jack Anton, chip yang baik oleh Jack Anton. Pavel terlepas bola Malika. Sana Nordin cuba membantu. Coba diasak oleh Sani Osman. Akhirnya mendapat gol. Sudah sekarang ini kepada Jack Anton. Kali lagi gagal untuk melakukan cross yang sempurna. Sementara itu Adam Abdullah dibawa masuk dan Zainal Nordin akan dikeluarkan. Sayang sedikit pertukaran yang dilakukan oleh pemain ataupun Ken Warden ini, kerana setakat ini saya kira Zainal Nordin bermain dengan begitu cemerlang, sentiasa saja berusaha cross untuk melancarkan serangan bagi pasukan Selangor. Ken Warden terpaksa masukkan pemain yang fresh kali dalam keadaan begini dan mengharapkan Adam Abdullah akan dapat melakukan sesuatu. Khalid Syaraf hampir-hampir lagi mendapat peluang hantaran daripada Anwar Abu Bakar sebentar. Adam melakukan yang terus ditujukan kepada Hasan Leslie. Tinggal lebih kurang 15 minit saja lagi akan tamat. Kedudukan Johor masih lagi mendahului Selangor dengan 2 gol berbalasan. Ini Nasir terlepas. Gantian Adam
tapi hantarannya terus pada masing-masing. Khalid Shahran, dan di sana ialah Alistair Ross. Dari belakang sekarang ini arahkan kepada Irvin Boban, tetapi kali ini Karl Stromsik pantas. Ismail Ibrahim lepas Maniam dan arahkan yang coba diarahkan kepada Jakanten juga dapat dibaca dengan baik oleh Alistair. Kesilapan daripada Gunalan dan peluang kepada Anwar Abu Bakar, tetapi sekali lagi keadaan bola yang agak sukar bergerak di atas padang yang becak ini memberikan peluang kepada Karl Stromsik menyelamatkan. Adam Abdullah, dua pemain Johor mengawal Adam Abdullah, akhirnya terpaksa mengambil jalan mudah menjatuhkan Sazali Nasr. Inilah juga pemain yang dibawa masuk oleh Ken Warden dalam skuad Selangor juga. Walaupun kita mengetahui bahawa Selangor mempunyai seorang lagi pemain penyerang yang berpengalaman seperti Suma Sundram, tetapi Suma Sundram langsung tidak ada dalam barisan pemain-pemain simpanan pasukan Selangor. Dan Adam Abdullah yang setakat ini hanya menjadikan 2 gol sahaja, iaitu 1 dalam pertandingan Division 1 dan 1 ketika menentang pasukan Negeri Sembilan. Karena terakhir sudah tentulah menghadapi misi yang berat, kerana kemasukannya sudah tentulah akan pemain-pemain Selangor mengharapkan buah Adam pula membantu mereka menyamakan kedudukan. Untuk permainan diteruskan, Nasaruddin Atam walaupun terjengket tetapi meneruskan permainan. Meganathan hampir terlepas tadi. Malik, satu chip yang baik. Robert Dunn meluru tetapi berada di sana Roslan Hamid, dan akhirnya tidak mau memperjudikan nasib untuk membuat tolakan ke arah penjaga golnya Hasan Miskam kerana mengetahui keadaan padangan yang becak. Jakanten, Robert Dunn dicari, sekali lagi berada di sana ialah Roslan Hamid. Khalid, dan peluang sekarang ini pada Anwar Abu Bakar, pemain yang dibawa masuk dalam separuh masa yang kedua sebentar tadi. Irvin Boban mengawal dengan begitu baik, mencari ruang Anwar, tetapi sudah pun offside kata penjaga garisan. Selapan dari Anwar Abu Bakar yang seharusnya boleh menolak kepada Irvin Boban dengan lebih awal, tetapi mengambil keputusan untuk menggelecek Gunalan terlebih dahulu, dan itulah akibatnya. Pemain Johor sendiri terlepas keluar. Seorang lagi pemain mengalami kecederaan sekali. Kali ini giliran Khalid Shahran. Dan permainan terhenti lagi. Walaupun dalam masa sebenar hanya tinggal lebih kurang 12 menit saja lagi permainan akan tamat, tetapi tentulah pengadil Meja Haji Kamarudin akan memberikan beberapa menit apabila permainan terhenti beberapa ketika. Adam berhasil lagi dapat membuat hantaran, tetapi sudah pun kemas kawalan yang dilakukan oleh Nasaruddin Atam untuk memberikan lontaran ke dalam kepada pasukan Selangor. Gani Ali, Nasir, lontaran kali ini diberikan kepada pasukan Johor. Walaupun Ismail Ibrahim mengatakan bahawa lontaran itu sepatutnya adalah milik pasukan Selangor, tetapi pastinya penjaga garisan Nafi Abdullah dapat melihat sesuatu yang lebih jelas. Gani Ali, tindakan pantas yang dilakukan oleh Mariam, tetapi tidak ada rakan-rakan yang berada di sana ialah Alistair. Sedikit pergerakan Anwar Abu Bakar. Jakanten, Aidil, Khalid, sentuhan
dilakukan oleh Nasir Yusof, dan kali ini hantaran Alistair keluar untuk memberikan hantaran untuk pasukan Selangor. Anton mencari rakan, terus kepada Alistair. Sharan terlepas. Saya rasa ini adalah akibat terlalu berusaha keras untuk mempertahankan kedudukan. Dan sekarang ini Razali Alis, pemain yang telah menjadikan gol penyamaan pada tahun 1986, akan dibawa masuk. Dia akan menggantikan Rani Meganadel, pemain back pasukan Selangor, ataupun sementara itu Khalid Shahdan pula akan keluar seketika untuk menerima rawatan. Dan kesilapan dilakukan sebenarnya di mana Bimania yang dibawa keluar dan Razali Alias dibawa masuk, walaupun pada mulanya ditunjukkan bahawa Raymond Meganadel yang akan dibawa keluar. Dari Selangor sudah pun membuat dua pertukaran, memasukkan Adam dan juga Razali Alias. Dan saya lihat tadi daripada Sazali Nasir, tarik menarik pula berlaku di antara Aidil dan juga Kanita. Gerakan yang sudah baik dilakukan oleh Aidil sebentar tadi, tapi tidak dapat perasaan sekarang semangat pertekanan ditunjukkan oleh kedua pasukan. Kedua pemain iaitu Aidil dan juga Kanita. Semangat seperti itulah sebenarnya yang akan digunakan seperti ini, maupun juga dalam pertandingan permainan. Dan sekiranya semangat seperti itu ada, pastilah kita tidak melihat insiden-insiden yang buruk. Dan percuma yang dilakukan oleh pasukan Johor. Khalid Shahdan, Erwin Boban, tetapi terkena tangan dan sepakan percuma diberikan kepada pasukan Johor. Dua kawasan penalti. Sementara itu Khalid Shahdan akan dibawa keluar dan akan digantikan oleh Fazli. Fazli merupakan pemain yang telah menjadikan gol kedua pasukan Johor ketika mengalahkan wilayah Persekutuan dalam perlawanan akhir 1995. Sayang bagi Khalid Shahdan yang telah berjaya menunjukkan permainan yang begitu menarik, terutamanya dalam separuh masa yang pertama tadi. Mungkin disebabkan oleh kecederaan yang dialaminya semula, terpaksa dibawa keluar dan Fadli Ahmad dibawa masuk. Jadi kedua pasukan sudah melakukan gol. Sementara itu sepakan percuma sekarang ini. Erwin Boban, cantik gol. Itu dia, siapa sangka permainan tinggal lebih kurang 6 menit saja lagi akan tamat, dan tiba-tiba Erwin Boban menjaringkan jaringan hat-trick. Jarang sekali dalam perlawanan akhir kita mendapat menyaksikan hat-trick dilakukan. Nasir Yusof kegembiraan, Erwin Boban dan juga pasukan Johor sendiri. Kebiasaannya pada keadaan yang begitu berbahaya sekali, apabila mendapat set-piece terutama di hadapan pintu gol, akhirnya dapat melakukan. Dan kita perhatikan sekali lagi ulang tayang ini, bagaimana Erwin Boban yang dapat hantaran yang rendah dan juga pendek dari Nasir Yusof. Cantik sekali, sama sekali menewaskan Charles Thompson. Sudah semakin hampir sekarang ini Piala Malaysia berhijrah ke Johor Bahru. Lihat ulang tayang bagaimana satu lob yang begitu kemas dilakukan oleh Erwin Boban untuk jaringan yang ketiga dan juga jaringan hat-trick daripada Erwin Boban. Sudah pasti selepas ini Erwin Boban akan dianggap sebagai hero pasukan Johor. Bukan saja berjaya mencatatkan kejayaan sekiranya Johor dapat mengekalkan kedudukan ini, tetapi juga ketiga-tiga jaringan dilakukan oleh Erwin Boban. Itu saja sekali, saya rasa Erwin Boban akan diumumkan sebagai pemain terbaik permainan akhir ini. Makin sukar kedudukan bagi pasukan Selangor. Ismail Ibrahim pastinya kecewa dengan situasi ini.
ketiga-tiga gol melalui Alvin Boban. Alistair yang lebih banyak bermain di bahagian tengah sekarang ini apabila Anwar Dibaka diturunkan dalam separuh masa yang kedua. Mana tinggal lebih kurang 5 menit saja lagi akan tamat. Sudah pasti semakin hampir, semakin yakin pasukan Johor untuk memenangi Piala Malaysia bagi tahun 1991. Apapun kita tunggu, mana tahu mungkin sesuatu yang luar biasa dapat dicipta oleh pemain-pemain sendiri. Kanton lambat, Hani Ali terkandas. Malik Rahman mencari Pavel Korocik dan di sana adalah Robert Dan cuba melepaskan diri. Robert Dan walaupun sudah mempunyai peluang tetapi gagal untuk memasukkan bola ke arah pintu gol yang kosong apabila berjaya diselamatkan oleh Sazali Nasir. Pavel Korocik pula sekarang ini diberi peluang juga teragak-agak. Malik Rahman membuat percobaan terus tetapi lemas tangkapan Hasan Misbah. Begitulah detik-detik yang mendebarkan di depan pintu gol pasukan Johor. Kecewa Malik Rahman, tetapi sebelum itu kita lihat bagaimana percobaan daripada Robert Dan yang sudah pun dapat menewaskan Roslan Hamid, hanya berhadapan dengan penjaga gol Hasan Miskam yang teragak-agak untuk keluar dan tolakannya berjaya diselamatkan oleh saya kira Sazali Nasir. Bola yang begitu perlahan dan Alvin Boban pula sekarang ini bersama-sama dengan Anwar. Sekali lagi Anwar belum dapat menyesuaikan corak permainannya dengan papan padang yang becek. Alistair berhadapan dengan Jaya Kanton, masih lagi mencoba keras Alistair. Akhirnya Jaya Kanton yang berjaya. Malik Rahman gerakannya menarik daripada Malik. Tolakan yang terlalu jauh bagi Pavel Korocik dan sekali lagi berada di sana ialah Sazali Nasir bermain dengan begitu tenang memberikan kepada Hasan Misbah. Mana tinggal lebih kurang 2 menit saja lagi dan Johor semakin hampir untuk menggondol Piala Malaysia bagi tahun ini. Anglo hanya mengharapkan sesuatu yang luar biasa sahaja dalam detik-detik yang semakin tertekan. Alvin Boban sudah berhasil. Pasukan itu sedang pasukan Islam, tapi selama dalam defensi di game yang terakhir dapat menjadikan gol yang bermakna kepada mereka. Coba cerita tahu selama 94 dan sekarang ini permainan tinggal 32 menit lagi. Selama ini serangan yang dilakukan oleh pasukan Islam. Semakin mendebarkan terutamanya kepada penyokong-penyokong Johor yang berada di Stadium Merdeka di Kuala Lumpur. Tentulah mengharapkan supaya permainan ini segera tamat, tetapi masih ada lebih kurang 2 menit saja lagi permainan ini jika diambil kira masih kecepatan. Alistair Edwards lepas Jaya naik mencari Kani Ali baru untuk bergerak. Sini Rasani Uthman. Bola sudah pun keluar daripada garisan gol sebelum tendangan dapat dilakukan oleh Malik Rahman untuk memberikan sepakan gol kepada pasukan Johor yang tidak begitu gairah mau melakukannya dengan pantas. Kerana pastilah mereka mau menggunakan segala kesempatan yang ada sekarang ini untuk cuba melamat-lamatkan sedikit permainan. Kerana masa sebenarnya hanya tinggal beberapa saat saja lagi dan kita lihat bagaimana penyokong-penyokong Johor begitu gembira sekarang ini di Stadium Merdeka di Kuala Lumpur dan mereka pastinya akan menjadi lebih gembira apabila whistle penamat dibunyikan. Kadang itu meja Haji Kamarudin. Dan mereka hanya bermain dalam masa kecederaan sampai sekarang. Sekarang pada Sazali sekali lagi mencari Alvin Boban. Sementara itu Razali
belum lagi mendapat sebarang sentuhan. Abas Saad berada di bangku pemain-pemain simpanan pasukan Johor ketika ini sekali untuk meraihkan bersama kejayaan pasukan Johor pada malam ini. Tetapi sekarang ini Selangor, sayang sekali Pabai Kuracik tidak dapat membuat hantaran lintang dengan tepat, dan Abbas berada di sini kerana akan menerima anugerah kasut emas sebagai penjaring terbanyak dalam pertandingan Semi Pro pada musim ini. Sementara itu boleh dikatakan bahawa di bangku simpanan pasukan Johor, Urukalo sebenarnya sudah pun merayakan kejayaan pasukannya, tidak menumpukan perhatian kepada permainan yang masih lagi berlarutan sehingga dalam masa kecederaan. Tumpuan sekarang ini hanyalah kepada meja Haji Kamarudin untuk meniupkan whistle bagi menamatkan permainan ini, dan sudah pasti Johor akan muncul sebagai juara bagi Piala Malaysia tahun 1991. Perlawanan yang berlangsung di Stadium Merdeka di Kuala Lumpur dalam keadaan hujan yang lebat, padang yang lembab dan becek. Anwar dan tangkapan kemas daripada Karel Stromsik, dan itu dia permainan sudah pun ditamatkan, dan pemain-pemain Johor sekarang ini terus merayakan kejayaan mereka, muncul sebagai juara Piala Malaysia bagi tahun 1991, menewaskan pasukan Selangor Darul Ihsan dengan 3-1. Dan saksikanlah kegembiraan di wajah Urukalo, yaitu jurulatih daripada Australia ini. Ini merupakan kejayaan pribadi yang amat tinggi, dan lihat bagaimana Abbas Saad memburu dan sekaligus memeluk Urukalo untuk merayakan kejayaan mereka. Muncul yang dapat menafikan kegembiraan pasukan Johor ini, terutamanya jurulatih mereka Michael Kurukan. Banyak benar diperkatakan tentang jurulatih ini dan juga Ken Warden. Kedua-duanya adalah merupakan jurulatih daripada Australia, dan kedua-duanya telah mengeluarkan berbagai kenyataan sebelum pertandingan akhir ini berlangsung. Dan malam ini di Stadium Merdeka di Kuala Lumpur, segala-galanya menjadi kenyataan. Dan menjadikan kenyataan kali ini saya dengan Adin Obat yang telah berjaya memberikan hat-trick dalam permainan ini. Abbas Saad, kemenangannya pada malam ini menurut pemain Johor adalah untuk dia. Walaupun tidak dapat bermain, memberikan satu advantage kepada Selangor, tetapi Selangor tidak dapat mengambil kesempatan ini untuk mengatasi pasukan Johor. Dan begitulah penyokong-penyokong Johor yang dikatakan tidak kurang daripada 10,000 orang yang berada di Stadium Merdeka ini, walaupun kecil jika dibandingkan dengan penyokong-penyokong Selangor, tetapi malam ini adalah malam kepada mereka. Kerana malam ini malam yang penuh dengan kejayaan bagi pasukan Johor yang berjaya merebut Piala Malaysia bagi tahun 1991 ini, menewaskan pasukan yang pada mulanya dikatakan pasukan favorit untuk memenangi Piala Malaysia ini, yaitu pasukan Selangor, dengan jaringan yang besar yaitu 3-1. Walaupun mereka beraksi di atas padang yang becek dan licin, tetapi tidak menghalang Irvin Baban yang kita saksikan di gambar sekarang ini untuk menjadi hero pasukan Johor, berjaya menjaringkan jaringan hat-trick. Dan pastilah catatan ini akan merupakan satu catatan yang paling manis dalam sejarah Irvin Baban sendiri dan juga dalam sejarah Piala Malaysia ini sendiri. Itulah Irvin Baban yang terus merayakan kejayaannya bersama-sama dengan penyokong-penyokong Johor yang berada di Stadium Merdeka ini. Dan kita mengucapkan tahniah kepada kedua-dua pasukan, terutamanya kepada pasukan Johor yang telah berjaya menggunakan segala kesempatan bermain di atas padang yang sukar, tetapi berjaya mencuri dan menyempurnakan setiap kesempatan yang diperoleh. Johor tidak pernah menang di Stadium Merdeka pada musim ini sekali, tapi pada malam ini mereka membuktikan. Dalam beberapa percubaan mereka tewas di tangan pasukan Selangor dengan 2-1 dalam perlawanan peringkat kumpulan Piala Malaysia. Mereka sering dengan Selangor juga di sini dalam perlawanan Division 1 dan juga 1-1 dengan Kuala Lumpur. Tetapi pada malam ini mereka membuktikan. Dan kalau diambil kira daripada perlawanan sejak tahun 81 di antara pasukan Johor dan juga pasukan Selangor, Johor hanya memenangi 7 saja perlawanan menentang pasukan Selangor, yang selebihnya 4 kesudahan dengan seri dan 10 kali dimenangi oleh pasukan Selangor. Tapi pada malam ini mereka telah berjaya menewaskan pasukan Selangor dengan 3-1. Bukan itu saja, malah mencatatkan kejayaan double buat kali yang pertama dalam sejarah pertandingan Semi Pro yang diperkenalkan pada tahun 1989. Penyokong-penyokong pasukan Johor, lebih kurang 20,000 orang yang berada di stadium mereka ini,
ingin meraihkan kejayaan mereka. Hasan Mishkam walaupun tertewas menerusi jaringan Gani Ali di menit yang ke-7 separuh masa yang kedua tadi. Keseluruhannya menunjukkan corak permainan yang sungguh cemerlang sekali. Telah berjaya membuat pintasan-pintasan yang tepat untuk menyelamatkan pintu golnya. Di bawah sekarang ini Yang Mulia Tengku Majid sedang memberikan tahniah kepada pemain-pemain pasukan Johor. Kita tunggu sebentar lagi upacara penyampaian hadiah yang akan dilangsungkan. Mungkin sebentar lagi kita akan dapat melihat piala yang menjadi rebutan, piala yang dianggap sebagai piala yang paling unggul dalam pertandingan bola sepak di negara kita ini. Dan ini juga merupakan kemuncak dalam pertandingan bola sepak negara. Sementara itu kita lihat Ken Warden dan juga Dr. Nordin Slap agak muram sedikit. Walau apapun seperti apa yang dikatakan oleh Ken Warden, walaupun menang atau tewas, sebenarnya beliau dan jurulatih pasukan Johor yaitu Michael Urukalo adalah merupakan sahabat yang baik. Dan kita harap semangat persahabatan ini akan diteruskan. Walaupun selepas ini mungkin kedua-dua jurulatih ini akan terus membimbing kedua-dua pasukan ini. Itu hanyalah andaian saya saja. Mungkin ada pertukaran yang akan dilakukan. Apapun Ken Warden sebenarnya telah berjaya membentuk pasukan Selangor sehingga mencapai tahap yang ada sekarang ini. Walaupun pada satu ketika dikatakan bahawa pasukan Selangor akan turun ke Divisi 2, tetapi setelah Ken Warden mengambil alih pasukan Selangor, beliau telah berjaya meletakkan pasukan Selangor semula ke tempat ataupun ke tahap yang dihormati. Sementara itu Urukalo seperti biasa terus menerima ucapan tahniah, terutamanya daripada pengurus pasukan Johor sendiri, yaitu Datuk Sulaiman. Dan pastilah Datuk Sulaiman dan juga yang amat terhormat Menteri Besar Johor juga adalah merupakan antara mereka yang paling gembira di Stadium Merdeka di Kuala Lumpur ini. Inilah kebiasaan yang dilakukan oleh pemain-pemain Johor setiap kali mereka mencapai kejayaan cemerlang. Dan kalau sekali ada mengatakan tentang persahabatan antara Warden dan juga Urukalo, saya juga amat terkejut kerana orang yang pertama memberikan ucapan tanya kepada Urukalo sebentar tadi ialah Ken Warden sendiri. Walaupun kita ketahui selama ini mereka agak bermusuhan, bermula daripada perlawanan Division 1 yang lalu, di mana keputusan perlawanan tersebut kesudahan dengan seri 2-1. Apapun sana, kita rasanya tidak boleh memperkecilkan kebolehan pasukan Selangor. Walaupun pada malam ini mereka tewas, tetapi mungkin juga nasib dan juga keadaan padang yang begitu becak menyukarkan gerak-gerak menarik yang cuba diatur oleh pemain-pemain Selangor. Dan nasib lebih banyak menyertai pasukan Johor yang berjaya menyempurnakan kesempatan yang mereka perolehi. Dan kita lihat tadi bagaimana Erwin Boban telah berjaya menjaringkan 3 gol. Inilah Pavel Faracik yang termenung memikirkan mungkin juga nasibnya pada malam ini dan juga nasibnya bersama dengan pasukan Selangor pada musim depan. Dan dikatakan bahawa Pavel dan juga Carlos Faracik akan tidak lagi mewakili pasukan Selangor dalam Liga